Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bersama kita lagi dalam Sarawak Authors Festival 2022 di mana kita meraihkan para penulis tempatan di Sarawak ini. Dan dalam segmen ini iaitu Sarawak Authors Highlight, kita menampilkan penulis-penulis tempatan dari Sarawak yang berkarya dan menulis dalam novel, puisi, lagu-lagu tempatan dan sebagainya. Jadi hari ini saya ada seorang penulis tempatan yang bersama kita pada hari ini iaitu Encik Hipani Alwi, dan kita akan berkenalan dengan lebih mendalam dengan beliau dan juga kita akan bercerita serba sedikit tentang karya yang telah beliau hasilkan sebagai seorang penulis tempatan di Sarawak. Jadi mari kita berkenalan. Assalamualaikum Encik Hipani. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya baik. Baik, alhamdulillah. Sihat. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk segmen Sarawak Authors Highlight kita pada tahun ini, ya. Okey, jadi kita nak berkenalan sedikit dengan Encik Hipani. Okey, so kita nak tahu serba sedikit. Okey, boleh perkenalkan nama Encik dan apa latar belakang Encik? Okey. Terlebih dahulu saya ingin ambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih lah kerana pihak Pustaka Negeri Sarawak telah menjemput saya untuk diwawancara petang-petang ini. Kerana saya jarang dapat peluang macam ni untuk diwawancara mengenai kerja-kerja penulisan saya. Jadi saya memperkenalkan diri saya. Saya Hipani Alwi. Okey, saya sekarang adalah seorang pesara. Telah bersara hampir 4 tahun dah, ya. 2 tahun mungkinlah masa dimakan COVID, ya, waktu COVID. Jadi saya berasal dari Mukah, Sarawak, dan saya bekerja di Jabatan Kerja Raya dari mula pada tahun 1983 dan bersara wajib pada tahun 2018. Itu. Okey. Jadi pada masa lapang sekarang saya banyak masa untuk menulis, ya. Okey. Okey, jadi boleh Encik Hipani ceritakan serba sedikit pengalaman Encik dalam bidang penulisan dan juga penerbitan buku-buku atau karya Encik Hipani? Ya. Saya mungkin semenjak saya berada di sekolah menengah lepas Form 3 lah, mungkin dalam tingkatan 4, saya telah mula menulis puisi. Tak tahulah saya mengapa minat dah datang waktu itu, dan pada waktu itu saya berada di sekolah Dragon di Kuching lah, dan kadang-kadang teman saya pada malam hari lah sebuah radio, dan saya suka sangat ruangan puisi waktu itu diselenggarakan oleh Encik Said Idris. Mungkin ramai orang yang kenal dengan Said Idris lah, yang pada mula-mula saya berkenalan dengan puisi. Dan bertolak di situ, saya mula menghantarkan puisi-puisi saya ke RTM, mula-mula ke RTM untuk disiarkan dalam ruangan puisi RTM. Lepas tu saya pun berjinak menghantar ke akhbar-akhbar dan majalah, dan mulalah puisi saya disiarkan lah. Jadi mungkin kerana melihat puisi disiarkan, jadi minat pun bertambah lah, ya. Waktu itu saya tak kira itu bakat ke apa, tak tahu. Saya memang berminat untuk menulis, ya. Jadi surat khabar yang banyak mengisikan puisi saya waktu itu ialah macam Borneo Bulletin yang berpusat di Brunei lah waktu itu, Borneo Bulletin, Vanguard, Sarawak Tribune, waktu dah ada Sarawak Tribune, dan majalah-majalah seperti majalah Dewan Sastra, Wanita,
Prisa dan banyak lagi yang saya tak berapa ingat itu. Tapi walaupun begitu, ada tahun yang saya tak menulis langsung. Ada tahun yang saya banyak menulis. Ya itu. Ya. Dan ya itulah, ada tahun saya dapat menghasilkan puisi yang baik dan ada tahun saya dapat menghasilkan puisi yang tak elok, tak baik lah yang itu. Saya maaf tadi saya belum menjelaskan kerana saya hanya menulis puisi sebenarnya. Yang lain saya tak berapa cerpen, saya tak menulis sangat. Cuma waktu sekolah dulu saya pernah menulis cerpen untuk majalah sekolah lah itu. Artikel saya pernah menulis tapi tak banyak yang itu. Ada artikel yang saya tuliskan pun banyak saya simpan sendiri untuk renungan saya sendirilah. Saya tak hantar untuk diterbitkan, cuma puisi itu. Jadi sepanjang pengalaman saya menulis dalam bidang penulisan puisi, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak banyak membantu saya lah. Yang itu banyak membimbing semangat untuk menulis ya, dari dulu, mungkin dari hingga sekarang lah. Yang indah itu bahasa lah, yang di Utusan Borneo telah banyak menyiarkan puisi-puisi saya. Jadi mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan yang indah itu bahasa Utusan Borneo lah. Itu. Selain itu, yang banyak membantu saya pada mula-mula selepas saya balik bersekolah, lepas tu saya dipindahkan bekerja di Miri, saya masuk Futra, Persatuan Penulis Utara Sarawak lah. Yang masa tu pengurus yang ketua satu ialah Jeli Buhari Bisa. Dia memanggil saya untuk join Putra. Jadi dari situ mulalah saya cuba beransur dan menulis makin banyak puisi yang saya tulis kerana mungkin waktu itu kita sama-sama berkawan dengan penulis-penulis lain, jadi semangat untuk menulis makin bertambah. Jadi dari situlah saya mula pada yang waktu itu ialah pada tahun 90-an dah. Itu saya dah mula menulis. 80-an saya dah menulis tapi kurang lah. Kerana saya pindah ke Miri dalam tahun 1990. Lepas tu saya cuma, orang kata sekarang prolific lah, banyak menulis puisi. Jadi kini saya telah bersara, jadi masa dah banyak untuk saya menulis. Jadi harapan saya ialah mungkin saya akan terus menulis. Dan satu lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak juga. Kerana inilah pertama sekali saya digalakkan untuk menulis non-fiction atau menulis dalam bahasa Inggeris dengan bukan puisi. Menulis buku yang bukan puisi. Itu. Ya, betul. Dan kepada Okey. semua yang Itulah dari saya dulu. menonton video ini, okey, Encik Hipani merupakan salah seorang penulis ya di bawah Pustaka Negeri Sarawak, di mana kita telah bekerjasama untuk sebuah buku yang diberi tajuk The Melanau and the Longhouse of Kampung Sok Matu. Okey, jadi ia bakal dilancarkan, okey, dan akan diwar-warkan lagi lah kepada pengguna selepas ini. Jadi terima kasih juga kepada Encik Hipani kerana sudi bekerjasama dengan kami. Tapi kita akan bercakap lebih lanjut mengenai buku tersebut nanti. Tapi sebelum itu, saya mahu selidik sikitlah, okey. Saya mau tanya sikit. Apa yang mendorong Encik Hipani untuk terus menulis? Saya dengar tadi di awal penglibatan Encik dalam penulisan, Encik lebih kepada puisi, itu pun tidak sentiasa menulis. Jadi apa yang mendorong Encik untuk akan meneruskan lagi penulisan pada masa akan datang? Apa yang mendorong Encik untuk terus menulis? Dorongan menulis. Okey, mungkin saya ceritakan sedikit. Kerana mulanya, iaitu lama dahululah, saya amat meminati cerita-cerita perihal alam sekitar.
seperti pencemaran alam, climate change, global warming, mungkin binatang-binatang yang semakin pupus, dah hilang, mungkin dah banyak dah yang pupus. Lautan yang tercemar, kebersihan, persekitaran alam sekitar, kehidupan kita. Itu. Jadi, yang mendorong saya ialah saya beranggapan dengan sumbangan yang amat sedikit ini, iaitu melalui menulis puisi yang berceritakan tentang hal alam sekitar, saya beranggapan dengan sumbangan yang amat sedikit ini, saya dapat membantu, mungkinlah saya tak tahu, dapat membantu untuk kebaikan dunia kita bersama. Itu. Tapi itulah malanglah. Cuba kita lihat sekarang. Ramai mana yang seperti saya yang telah membantu untuk menulis tentang alam sekitar yang dapat kita lihatlah di sekeliling kita sekarang ini dapat menjamin alam kita, dunia kita akan sentiasa dijaga dengan baik. Itu. Itulah pada mula-mula yang mendorong saya sangat-sangat untuk menulis sesuatu yang dapat membantu untuk pemeliharaan alam sekitar kita di dunia ini. Kerana saya suka membaca bahan yang berkaitan dengan alam sekitar. Lepas tu saya suka melihat di Astro ataupun di National Geographic yang cerita hal alam petang semua macam tu. Jadi kalau kita perhatikan dalam TV sekarang ni, kebanyakan yang binatang-binatang yang dicerita dalam TV itu mungkin sebahagian dari mereka dah mungkin dah kehilangan, dah hilang, dah makin sedikit itu. So dengan penulisan ini mungkin tak dapat membantu sebenarnya. Tak tahulah, mungkin ada seorang dua yang dapat sedar. Kata terutama sekali kalau pemimpin negara kita sedar kerana mereka ada kuasa untuk mengubah sesuatu lah. Jadi itulah dorongan saya menulis sehingga kini lah. Saya masih mempunyai prinsip sebegitulah sampai kini lah. Ya. Jadi mungkin tak tahulah, mungkin selepas ini saya cuba untuk menulis fiction ataupun menulis bukan puisi lagi yang dapat menceritakan tentang alam sekitar ke apa-apa. Ya, okey, terima kasih. Okey. Jadi kita tahu sekarang Encik Hibani minatnya adalah terhadap penulisan tentang alam sekitar dan juga haiwan ya. Jadi sedikit sebanyak saya rasa penulisan pun memang ada menjadi satu wadah di mana kita dapat memelihara, seperti yang Encik Hibani beritahu tadilah, jika ada sebuah karya atau penulisan yang yang menceritakan tentang haiwan atau spesies yang sudah pupus, jika ia ditulis, kita dapat memelihara lah, walaupun ia tidak wujud lagi, generasi akan datang akan masih dapat membaca tentang spesies tersebut. Jadi ia boleh menjadi satu wadah untuk pemeliharaan. Ya. Jadi seterusnya Encik Hibani, sepanjang bergelar penulis, apakah sumbangan dan pencapaian Encik dalam bidang penulisan? Boleh ceritakan sedikit? Tentang sumbangan dan pencapaian. Ya, betul. Itu kan? Betul. Kadang-kadang saya rasa segan sendirilah kalau digelarkan penulis, kerana sehingga kini saya hanya menulis 4 buah buku puisi dan bentuk fizikal dan 1 buku puisi dan yang terkini buku non-fiction yang dalam Lanau dalam House of Kampung Sok yang saya sangat-sangat ingin melihat dalam bentuk buku fizikal. Jadi yang saya dimaklum akan dapat dikeluarkan pada tahun ini juga lah. Okey. Jadi sumbangan itulah yang tadi saya dapat buku tadi. Mungkin saya saya
Okey, saya bagikan tajuk buku tu. Yang Boleh, buku boleh. pertama saya ialah Cerita Sebuah Tempat yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini pun banyak menceritakan hal alam sekitar lah, seperti tajuknya lah, Cerita Sebuah Rumah Kaca yang tu. Dan yang kedua pun Cerita Sebuah Kampung Cahaya. Yang ni diterbitkan pada tahun 2004 oleh Dewan Bahasa juga. Jadi buku ini banyak menceritakan perihal kampung-kampung kita di Sarawak, terutama di bahagian Pekenu. Kerana kebanyakan puisi-puisi saya di dalam buku tersebut ialah kampung-kampung di Pekenu, contoh seperti Kampung Kuala Sibuti, Kampung Payak Selanyau, lepas tu kawasan kayak cerita di pedalaman Rumah Panjang, kayak Hulu Baram, semua banyak dibukukan dalam sebuah buku yang saya bukan tadi, Cerita Sebuah Kampung Cahaya. Kerana dalam buku ini pun selain dari alam sekitar, saya pun mengharapkan kampung kita akan dipenuhi dikelilingi oleh pokok-pokok lah. Kerana kalau dibandingkan tempat kediaman kita di bandar sekarang ini, iaitu rumah teres, rumah berkembang ke apa, yang tu tak banyak pokok. Tapi kalau kita pergi ke kampung-kampung, selain di rumah kayu, kita akan dikelilingi oleh pokok-pokok buah, pokok-pokok besar-besar lah. Dan yang ketiga adalah puisi, kumpulan puisi bertajuk Catatan di Lain Waktu. Yang ini kebanyakan cerita biasa-biasa saja. Kerana itulah Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengklasifikasikan puisi ini sebagai puisi remaja lah. Dan buku puisi yang terkini yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Cerita Hati Kepada Alam. Jadi buku ini pun banyak menceritakan perihal alam sekitar juga. Yang ini yang dia menceritakan alam sekitar, kayak mungkin dia akan menceritakan alam sekitar di beberapa tempat di Sarawak juga, terutama Ulu Baram lah. Dan pada tahun 2021 saya ikut kursus Canva. Jadi Canva telah membantu saya untuk menerbitkan sebuah buku e-book. Jadi buku e-book saya yang pertama ialah Kembali ke Negeri Hijau. Yang ini saya letakkan di pelantar Indie Aid USM lah. Kalau siapa-siapa yang minat boleh masuk ke Indie Aid USM. Di situ ada buku tersebut. Dan sumbangan yang terkini ialah buku The Melanau and the Longhouse of Kampung Sok lah. Jadi buku ini, saya harap sumbangan buku ini ialah untuk memelihara tradisional kita lah, adat-adat budaya orang Melanau, terutama Kampung Sok, Melanau keseluruhannya lah, untuk Sarawak secara general lah. Okey, baiklah. Jadi itulah antara hasil-hasil karya yang telah diterbitkan ya, dan bakal terbit, ada satu. Okey. Jadi berapa tadi? Empat buah ya, 4 buah, tidak termasuk The Melanau and the Longhouse of Kampung Sok. Okey. Jadi setiap buku pertama dia diterbitkan pada tahun bila tu? Maksud buku pertama diterbit tahun bila? 1999. 1999, dan kemudian buku kedua pada 2004. 2004, dan kemudian yang ketiga 2008. 2008, dan yang paling terkini adalah 2017. Yang tu gap dia jauh lah, dekat 9. Yang seterusnya adalah 2022 lah, Encik Fani. Waktu saya banyak tahun saya tak nulis kerana oleh kerja saya lah yang tu waktu itu. Dan bahagian terutama pada penghujung kerja saya lah yang tu, terlalu banyak kerja di pejabat, jadi tak berapa dapat nak meringankan kepala untuk membuat karya puisi macam. Betul.
Faham, kekangan tugas ya juga. Ya, ya, Okey. Jadi tidak mengapa, kita boleh ceritakan sedikit buku-buku tersebut tadi diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ada juga, dan ya. kemudian ada yang di self-publish lah, Ya. diterbitkan sendiri. Jadi, Adakah buku-buku tersebut ada menggunakan ilustrasi atau ya, apa? karena selain dari menulis puisi, satu lagi minat saya, saya tak sebut tadi, saya minat dengan fotografi. Karena Fotografi, okey. saya banyak mengambil gambar dari mula-mula dulu yang belum ada apa tahu gambar digital lagi yang menggunakan Mhm. yang tu pun banyak gambar yang saya simpan, gambar dulu-dulu yang tu. Jadi untuk buku cerita sebuah rumah kaca adalah berserta dengan gambar sekali lah dalam buku tersebut. Buku yang ni saya tak pasti sama ada Dewan Bahasa masih ada buku tersebut masih dalam simpanan mereka ataupun dah tak ada lagi. Kadang-kadang Mhm. saya mengharapkan buku tersebut dapat dicetak semula lah. Mhm. Jadi begitu juga buku cerita sebuah kampung cahaya yang ni pun dia ilustrasi dengan gambar juga, gambar yang saya ambil sendiri, dan gambar dalam cerita sebuah kampung cahaya ni banyak menceritakan gambar-gambar yang berlatar belakangkan kampung, rumah-rumah kampung di Sarawak ni. Yang puisi ketiga tak ada ilustrasi, tak ada gambar, dan cerita hati kepada alam yang keempat pun sama juga banyak gambar. Ya, saya Hmm. selang-selikan puisi dengan gambar itu. Ya. Okey okey. So, dengan e-books dengan Dalam Anak Kampung Sok pun dah ada gambar e-book. Hmm. Saya kembalikan ke hijau pun saya selang-selikan dengan gambar lah. Itu yang ni dapat Hmm. dibeli dekat Indie USM lah. Ya. Okey. Cuma satu mungkin saya sebutkan di sini lah. Kebanyakan e-book tak ramai orang beli kerana yang tahu saya semenjak saya letakkan di Indie USM, USM, Hmm. hanya 5 orang je yang dah beli sampai sekarang. Okey. Okey, faham. Dan Jadi mungkin lebih banyak promosi lah boleh diberikan kepada pembelian e-book. Mungkin orang ramai dia masih belum familiar, belum biasa dengan e-book kerana kadang-kadang mungkin ada orang yang lebih prefer physical book ataupun mungkin secara e-book dia dapat apa tu, dapat kongsi. Jadi ya, mungkin ya. kekangannya agak Hmm. di kawasan itulah kelemahannya adalah di situ. Tapi tidak apa, kita juga ke arah uh, dunia yang lebih digital. Jadi mungkin selepas ini dengan adanya Sarawak Authors Highlight inilah kita dapat memperkenalkan lagi kepada orang ramai bahawa penulis tempatan kita pun ada juga e-book. Kan? Hmm. Okey, jadi kita balik kepada karya Encik Hipani tadi. Okey, Okey. secara puratanya setiap buku tersebut berapa jumlah muka surat yang selalu Encik Hipani Oh, tulis dan yang ni, terbitkan? yang ni mungkin saya terpaksa lihat satu persatu. Ah, Okey, ada sediakan di sini. boleh tunjukkan. Oh, Nampak. ini yang buku pertama, cerita sebuah rumah kaca. Yang ni Mhm. kalau saya tak pasti lagi masih ada kopi kah di Dewan Bahasa. Yang ni 115 muka surat. 15, Ya. okey. Jadi buku kedua saya ialah cerita sebuah kampung cahaya, buku Hmm. puisi juga. Boleh letak depan sikit? Ya, depan Depan. sedikit. Okey. Okey, yang ini jumlah muka surat dia 148. Yang ini Hmm. pun saya selang-selikan dengan gambar sebenarnya. Mm. So, contoh ni gambar rumah panjang Kampung Sok. Saya masukkan dalam buku ni juga. Okay. I Yang see. ini tak ingat saya, mungkin 80-an, 90-an dulu.
Hmm. Ya. Jadi ini macam pemandangan di luar bandar lah itu. Okey. Kita cahaya. Buku ketiga saya lah catatan di lain waktu. Jadi buku ini adalah untuk bacaan yang ringan-ringan lah kata. Jadi buku ini tak ada gambar, tapi saya buku ini dicetak ulang dua kali. Oh, okey. Yang ni Okey. bukan dia 142. Jadi puisi dalam ni banyak jugalah, ada dekat 91 buah puisi. Dan buah tadi depan tu dekat 50 lebih macam tu. Dan yang terkini buku puisi saya ialah cerita Hati Kepada Alam. Jadi buku ini saya rasa dengan Dewan Bahasa masih banyak. Ini kerana yang ini diterbit pada 2017. Jangan kena kopi dengan saya tak banyak. Dekat dalam 11 kan saya hitung kan. Jadi ya, itu sajalah. Jadi kita dapat nampaklah buku-buku yang telah ditunjukkan oleh Encik Hipani, ya. Dan kita harap orang ramai dapat menyokonglah buku-buku tersebut, ya. Okey. Jadi ya. Okey, yang buku terakhir tadi dia 190 bukan surat. 190. Oh, okey. Alright. Oh, agak tebal juga setiap buku tersebut, ya. 100 lebih muka surat. Tidak apa. Untuk mereka yang berminat untuk mendapatkan buku tersebut atau ingin tahu berapa harga buku tersebut, boleh Encik Hipani ceritakan harga-harga buku tersebut? Buku tersebut dapat di Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun kerana saya dah tengok masuk Shopee, di Shopee pun ada dijual. Oh, wow. Dah alam dan catatan di lain waktu yang terakhir dengan cetak Kampung Cahaya. Jadi untuk buku pertama tercetak sebuah rumah kaca, harga asal dia RM17. Tapi ini buku lama, mungkin Dewan Bahasa dah jual dah. Memang jual murah lah sebenarnya. Kerana kalau masih ada kopi, cerita sebuah Kampung Cahaya, harga dia RM20. Yang ni pun saya tak pasti masih adakah dalam simpanan. Catatan di lain waktu RM18. Cerita Hati Kepada Alam RM28. Jadi yang memang masih banyak lah. Tapi saya dimaklumkan pada masa Dewan Bahasa hanya mencetak 500 kopi lah. Mungkin tak banyak sebenarnya 500 kopi. Baiklah. Jadi itu kalau kita nampak sebenarnya buku-buku tempatan, ya, buku-buku lokal sebenarnya sangat murah. Okay. Jadi harga yang mampu milik bagi peminat-peminat buku di luar sana lah. Ya. Jadi kalau berminat bolehlah dapatkan macam Encik Hipani cakap tadi dekat Shopee pun ada. Bolehlah mencari ataupun boleh terus berhubung dengan Encik Hipani. Okey. Alright. Antara semua buku-buku tadi Encik Hipani, okey, ada tak satu buku yang Encik Hipani nak betul-betul ketengahkan? Oh, yang ni saya rasa tapi buku tersebut belum dicetak lagi kan. Mungkin saya ingin nak ketengahkan. Boleh. Kita boleh cerita sedikit teaser. Kita teaser sikit. Lanau dan Longhouse of Kampung Sok. Jadi saya ada buat nota juga tadi sedikit. Okey. Jadi buku saya akan ceritakan sedikit Melanau and the Longhouse Kampung Sok. Jadi pada mulanya saya agak gemetar
kerana saya dah untuk nulis dalam bahasa Inggeris. Kali di pada hujung 2019 saya dah buat persiapan untuk buat research ke Sarawak Museum. Saya pun dah baca pergi ke Brunei kerana saya tahu di Brunei kalau dilihat pun COVID pun ada juga satu rahmatnya lah, kerana masa COVID masa tak banyak terganggu lah kerana kita ada di rumah saja. Lepas tu IT pun berkembang dengan pesatnya. Jadi perolehan maklumat melalui internet cepat masa tu. Jadi saya pun dapat banyak bahan dari internet, dari contoh seperti Gestor, JSTOR, Akademia, banyak dalam tu banyak tu. Selain dari pustaka dari Sarawak sendiri online dan Sarawak Museum dan lain-lain bahan. Jadi untuk buku ni saya ingin ketengahkan chapter-chapter dalam buku tersebutlah untuk maklumat penonton. Jadi buku tersebut chapter pertama saya masukkan tajuk The Melanau. Jadi saya sebaringkas ceritakan tentang inilah etnik Melanau dalam tu secara ringkas. Lepas tu subjek chapter kedua ialah The Melanau Longhouse. Jadi saya ceritakan sedikit The Longhouse, The Melanau Longhouse, lepas tu The Longhouse, mana-mana Longhouse di Sarawak ni lah. Longhouse Iban, orang Ulu, dan macam tu setelah Iban, lepas tu Melayu, semua ada. Jadi lepas tu saya masuk ke chapter 3, The Melanau Longhouse of Kampung Sok. Jadi saya ini akan menjurus kepada Kampung Sok. Jadi saya ceritakan sedikit Kampung Sok lah. Lepas tu dan yang keempat saya ceritakan The Architecture of Melanau Longhouse. Jadi yang ni saya coba melihat rumah panjang Kampung Sok dari kacamata arkitektur yang ni. Macam mana mereka bentuk rumah panjang tu, tinggi macam mana, lepas tu. Dan terakhir, chapter 5, The People of Kampung Sok. Jadi yang ni saya ceritakan sedikit sejarah dan Melanau, macam mana dia orang pergi ke kawasan tepi laut lah, Kampung Sok. Lepas tu, dari mula-mula dulu kebanyakan orang Melanau, orang Ulu, sebangsa dengan kejaman, Punan, Bah, macam tu. Dan mereka berasal dari Indonesia, pertengahan Indonesia. Cuma Melanau dia terus ke pesisir, yang lain tinggal di pedalaman. Jadi yang ini saya ceritakan sedikit. Lepas tu mungkin dalam tu kebanyakan cerita dia perlu mungkin pengkaji dari universiti dapat membuat kaji sedikit lebih detail lagi lah apa yang diceritakan dalam tu untuk mengesahkan fakta-fakta yang disebutkan. Kalau contoh, saya ambil contoh kerana saya dah sebut dalam buku tu, Melanau pernah menetap di kawasan Paloh. Kerana di Paloh, kalau ikut bahan-bahan bacaan yang saya baca dari sejarah Cina, lepas tu baca Bero ke apa yang dia cakap. Kat sana kemungkinan ada tamadun dibangunkan dululah, tak tahulah, tak tahu orang itulah pengkaji sejarah dah mesti masuk tengok, kerana sejarah di Sarawak ni kebanyakan bahan-bahan sejarah tak nampak. Mungkin keadaan cuaca di sini tropical climate kan. Dan rumah dibuat daripada kayu, lepas bertahun-tahun dia hilang teruslah, hancur terus. Jadi cuma yang kalau dapat lihat ialah macam porselinnya macam tu. Porselin memang nampak ada. Tetapi cuma buktikan dia berkaitan dengan sejarah-sejarah orang pesisir pantai tadi lah. Yang tu belum di-link lagi lah. Jadi buku ni, kalau saya berharap buku ini akan dapat menarik perhatian orang untuk membaca dan untuk dikritik
untuk dikupas maklumat fakta-fakta yang disebut tadi dalam tu. Mungkin Ya, semestinya 100% betul, mungkin at least dapat boleh dibuatkan menjadi menerus terusan lah. Ya, terusnya. Okay. dia boleh menjadi salah satu benchmark ataupun dia boleh memulakan satu lagi research. Research saja betul. Ya. Uh, Especially the local university kat sini lah. ya, betul. UTM, UiTM macam tu. Ya. Betul, betul. Okey, sangat menarik ya buku tersebut. Okay, kita teaser saja tadi apa intipati dalam buku tersebut dan sebagainya. Apa yang menarik tentang buku tersebut ya, dan juga Ya. apa yang kita mahu ketengahkan dengan buku tersebutlah. Okey, untuk makluman semua, Rumah Panjang Melanau, Kampung Sok merupakan salah satu salah satu saja ya Rumah Panjang Melanau yang terdapat di Sarawak ini. Betul ya, Cik Ifani? Ya, kita tahu rumah panjang kaum Iban memang masih ada, memang masih banyak, tapi rumah panjang bagi kaum Melanau, inilah yang salah satunya yang tinggal. Kita sentiasa dengar rumah tinggi Melanau. Kalau dekat kampung budaya pun yang ditunjukkan adalah rumah tinggi Melanau lah. Tapi kalau rumah panjang Melanau cuma satu saja yang tinggal, iaitu di Kampung Sok, Matu. Jadi saya rasa itu pun salah satu juga wadah pemeliharaan lah. Kita harap ini dapat menjadi satu bukti lah ya bahawa rumah panjang Melanau tersebut perlu untuk kita pelihara untuk generasi yang akan datang. Okey. Jadi boleh kita masuk kepada macam mana Encik Hipani mengharungi pandemik COVID-19 ya pada tahun 2020. Okay. Ketika ketika seluruh dunia sebenarnya dilanda pandemik tersebut, dan bolehkah Encik Hipani ceritakan sedikit pengalaman dan cabaran Encik Hipani sepanjang tempoh tersebut, bagaimana Encik Hipani melalui tempoh PKP tersebut. Lebih-lebih lagi pada masa itu Encik Hipani adalah sedang menulis buku The Melanau and the Longhouse of Kampung Sok. Jadi apa antara cabaran Encik Hipani pada masa tersebut? Pada mula-mula COVID, semua dunia ada dilanda COVID. Saya rasa bukan saya seorang yang berasa sangat-sangat takut dengan COVID. Semua orang dah sangat takut. Jadi pergerakan memang sangat-sangat terbatas. Kebetulan pada waktu itu saya berada di muka, saya tak keluar rumah sebenarnya. Lepas tu mungkin keluar sekejap untuk beri barang makan. Tapi pada macam ada di antara kita kena kira macam beruntung lah kerana kita dapat memiliki komputer di rumah. Jadi tidaklah terasa, kata orang, tak ada berhubungan dengan orang di luar lah, kerana dengan ada komputer. Kalau TV pun is only one way kan, ada komputer dapat berhubung two way, lepas tu dapat maklumat dari luar. Jadi penulisan saya tentang buku tersebut tidak juga dikatakan saya mendapat halangan yang besar lah, kerana saya masih dapat mendapatkan maklumat menerusi internet lah. Seperti yang saya cakapkan tadi, saya dapat maklumat menerusi ada macam melalui akademia lah, mungkin pernah dengar akademia Gesto macam tu, dan dalam tu banyak maklumat. Sarawak Museum, Pustaka Negeri Sarawak pun banyak beri maklumat dalam tu. Jadi saya dapat maklumat banyak dari itu. Lepas tu maklumat lain lah. Jadi saya dapat menulis dari situlah. Itu saya dapat maklumat. Jadi pengalaman masa COVID itulah saya menulis, mengambil bahan menerusi
mungkin melalui komputer lah, internet. Saya percaya pun mungkin penulis lain pun waktu sekarang lah, walaupun COVID dah banyak menghilang, mereka masih memerlukan komputer untuk mendapat maklumat dari luar lah, selain dari secara fizikal pergi ke bahan-bahan di museum, di universiti ke apa mungkin. Ya, dan Encik Hipani ada Jadi halangan tak jugalah sebesar sangat lah. Cuma halangan saya pada waktu itulah. Jadi cuma satu mungkin saya nak sebutkan di sini juga. Halangan yang paling ada juga halangan yang saya rasa besar untuk diri saya waktu itu untuk menulis buku tersebut ialah saya tak dapat pergi ke Kampung So untuk orang di sana untuk melihat keadaan di dalam kampung tu. Jadi kajian saya lapangan lah. Jadi saya pergi ke sana ada berapa kali hari itu? 2 kali, 3 kali dan interview jumpa dengan ketua kampung Nizam itu. Ya. Ada jumpa dia 2 kali dan kali kedua memang saya buat interview dengan dia lah. Itu. Dan lepas tu yang kali ketiga adalah online kan dengan dia dengan itulah kerana dah ada Zoom masuk, MS Team masuk, lepas tu interview orang pun mudah masa tu kan. Kerana kalau di 2020 teknologi macam tu pun dah ada, tapi di Sarawak, di Malaysia tak berapa dikenal sangat masa tu. Betul. Okey. Jadi itulah antara pengalaman dan cabarannya Encik Hipani. Okey, jadi jika mengikut pemerhatian saya lah, ada beberapa juga penulis semasa pandemik tersebut, mereka menghasilkan jugalah beberapa karya dari segi penulisan, dari segi puisi dan sebagainya. Ada yang membuat pantun, melalui pengalaman sepanjang pandemik tersebut, ada Encik Hipani ada menghasilkan apa-apa penulisan, menterjemahkan pengalaman tersebut menjadi penulisan atau sebagainya? Penulisan saya hanya puisi lah. Saya ada waktu COVID saya ada tulis puisi dan tentang situasi semasa. Ya. Kerana sebuah puisi saya ingat saya pernah tulis juga sebuah puisi mengenai COVID. Lepas tu saya hantar ke Dewan Bahasa. Sayembara puisi Menara lah. Dapat nombor 2. Oh, wah. Ya, itu pun pengalaman waktu COVID lah. Ya. Jadi saluran yang Encik gunakan adalah Dewan Bahasa lah, dan ditulis, dikongsi. Adakah dia dikongsikan melalui media massa? Tak, maksud saya sayembara. Oh, pertandingan. Pertandingan. Okey, pertandingan dan mendapat nombor 2. Jadi itu sahaja sudah cukup membuktikan bahawa Encik Hipani seorang penulis yang berbakat sebenarnya, ya. Penulis berbakat dalam puisi. Okey. Jadi Encik Hipani sepanjang bergelar penulis, ada apa-apa sumbangan yang paling bermakna yang anda berikan kepada dunia penulisan? Sumbangan yang ni seperti yang saya sebut pada mula tadilah. Yang tu saya sangat mengharapkanlah tulisan saya, terutama buku puisi yang berkaitan dengan alam sekitar tadilah. Saya tahu tak ramai yang baca buku puisi. Jadi apa-apa mesej yang di dalam tu tak sampai ke khalayak ramai lah yang tu. Kecuali buku-buku tersebut dikritik orang lah. Tapi untuk saya, mungkin saya hanyalah penulis kecil. Jadi buku yang saya tulis tu tak sampai kepada pengkritik besar. Untuk buku tersebut dikritikkan lah. Kerana saya percaya macam terutama buku puisi ataupun buku cerpen, mereka akan diketahui oleh orang luar selepas buku-buku tersebut dikritik dengan
dengan baik lah sebenarnya lah itu. Jadi sekiranya buku tersebut dikritik dengan baik, mesej-mesej apa yang ada di dalam buku tersebut akan diketahui oleh orang luar lah itu. Jadi itulah saya mengharapkan buku-buku terutama yang cerita hati kepada alam, lepas tu cerita sebuah kampung cahaya yang ni pun mempunyai harapan untuk kampung-kampung di Malaysia ni dipelihara dengan baik lah yang macam tu. Ya. Jadi kalau ini dikatakan sumbangan, mungkin sumbangan kecil dari saya tak. Kerana saya hanyalah penulis kecil, tak mungkin saya pun rasa kadang-kadang tak rasa sedap juga kalau digelar penulis kerana saya menulis suka-suka, bukan kerja profesional lah yang tu sebenarnya. Ya. Okey. Kerana saya pun berlatar belakangkan bukan dari sekolah menulis, ya. Saya berlatar belakang kejuruteraan awam lah itu bekerja di. Okey. Tak mengapa, tak mengapa Encik Hipani. Kita harapkan walaupun buku tersebut Encik Hipani rasa satu sumbangan kecil, tapi mungkin ada peluang untuk kita membawanya lebih lagi ya selepas ini. Okey. Ya, Jadi itulah. apa harapan Encik Hipani untuk industri penulisan tanah air ataupun global? Mungkin tak sampai juga saya nak katakan, sama buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, dia macam lokal je, tak sampai keluar, kerana buku-buku dalam bahasa Melayu pun tak banyak yang diterjemahkan ataupun penterjemah yang dapat dibaca oleh orang luar. Jadi sekiranya yang dapat dilakukan, at least penulis-penulis tempatan dapat pergi ke luar inilah, ke luar negara seperti setengah negara-negara lain lah yang tu. Ya. Kerana sekarang pun saya melihat trend di mana ada beberapa buku yang famous, yang Buku lokal lah. buku di negara lain, okey. Dia bahasa asing, tetapi jika buku tersebut laris atau adalah salah satu bestseller di negara tersebut, akan ada pengedar-pengedar buku di luar yang mengambil buku tersebut dan kemudian mereka terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita harap benda yang sama juga boleh berlaku lah kepada buku-buku di Malaysia dan juga di Sarawak. Okey. Kita harap itulah kepada industri penulisan. Jadi, apa nasihat dan pesanan Encik Hipani untuk kepada penulis muda sebagai penerus legasi penulisan tanah air? Sebab tahun ini Sarawak Authors Festival kita membawa tema legasi ya. Legasi. Jadi kita mahukan generasi muda masa kini untuk menyambung legasi untuk menulis. Tidak kiralah dari segi penulisan tentang sejarah kah, atau puisi kah, ataupun mungkin menulis lirik lagu, ataupun menulis journalism dan sebagainya, asalkan ada penerusan legasi menulis tersebut. Jadi apa nasihat dan pesanan Encik Hipani kepada mereka di luar sana? Untuk saya rasa banyak membaca lah, kerana sebenarnya bahan bacaan sekarang lebih senang dan mudah untuk didapati. Perpustakaan di Sarawak pun banyak buku di sana kan. Lepas tu bahan-bahan di internet pun banyak. Jadi pesanan saya lah banyak membaca dan mungkin just kalau minat untuk menulis tu ada, teruskan menulis lah. Kerana di Sarawak sebenarnya banyak tempat-tempat menarik, sejarah-sejarah menarik, cerita-cerita lama yang masih belum dibukukan. Seperti contoh tadi lah, ada Melanau, ada Longhouse, Kampung Sok belum ditulis. Lepas tu masih banyak bahan-bahan di luar sana yang masih belum ditulis dengan baik, dengan penuh dengan research sebenar-benarnya.
Ya, betul. Jadi, untuk kita menulis pun kita perlulah banyakkan membaca untuk kita build up kita punya vocabulary supaya kita Ya, boleh menulis dengan gaya bahasa yang baik dan sebagainya lah. Ya. ya, Okey, terima kasih Encik Hifani kerana sudi meluangkan masa ya. dengan kita pada hari ini. Uh, Tanpa sedar kita sudah sampai ke akhir rakaman Sarawak Authors Highlight ini. Ya, Hmm. jadi sebelum kita mengakhiri, kita minta Encik Hifani untuk promosi sedikit lah, okay? Promosi Sarawak Authors Festival ini kepada orang ramai. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan Pustakaan Negeri Sarawak kerana saya telah mengangkat saya untuk menulis buku, kira buku berat lah, kerana buku non-fiction itulah sebuah buku yang agak berat juga untuk banyak research ke apa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pustakaan Negeri Sarawak kerana berkeyakinan pada diri saya lah untuk menulis buku tersebut dan terutama dalam bahasa Inggeris. Yang itu kerana saya, walaupun saya pandai menulis tapi saya tak mahir sangat untuk menulis dalam bahasa Inggeris. Tapi kemudahan saya sekarang dah ada proofreader, memang dah ada, senang nak dihantar. Jadi semua perkara dah disenangkan lah, memang dah untuk mendapat bahan untuk menulis semua tenang. Ya. Okey. Okay, boleh. Okay, jadi itu saja daripada kami di Pustakaan Negeri Sarawak untuk Sarawak Authors Festival kali ini melalui Sarawak Authors Highlight di mana kita menampilkan penulis-penulis tempatan di Sarawak. So, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Okey, terima kasih. Untuk diisi ruang